Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada anda. Terima kasih kepada korang yang still lagi menonton video saya di channel YouTube saya di RAD 94 Vlog. So bagi korang yang belum subscribe saya punya channel YouTube tu, apa kata jom kita subscribe sekarang untuk mengetahui notification cerita seram saya daripada masa ke semasa, depan ke depan, macam tu. Okay, so untuk malam ni saya datang dengan cerita yang baru, dengan topik yang baru untuk korang semua. Okay, topik saya malam ni saya nak kongsikan untuk korang semua berkenaan dengan korang pernah tak kena gangguan dengan keadaan yang bunyi sahaja, macam contohnya macam kena ketukkan, kena panggil ke, ataupun bunyi tapak kaki ke, apa ke, tak kisahlah. Yang penting dalam keadaan yang bunyi macam tu. So kalau korang ada pengalaman macam tu sama dengan saya, nak tahu macam mana pengalaman saya, stay tune untuk watching video saya ni sampai habis. Okay, It's very dangerous. Halo, selamat kembali ke channel YouTube saya. Terima kasih kerana setia lagi menunggu untuk menonton video saya sekarang ini. Okay, so seperti mana yang saya janjikan untuk korang semua yang tengah menonton video saya malam ini. So hari ini kalau korang dengar, kalau korang pakai headphone kan, korang dengarlah hujan tengah menitik-nitik tap atas saya punya zinc bumbung ni kan. So hari ini saya record dekat dalam rumah. Selalunya saya record dekat luar. So kali ini saya record dekat dalam rumah pula untuk mengelakkan kena hujan. Okay, so macam yang saya janjikan untuk korang semua, subscriber saya malam ni kan, saya nak share untuk korang berkenaan dengan dia macam diganggu dengan bunyian. Okay, so untuk cerita yang pertama aku nak kongsikan untuk korang semua. Cerita yang pertama dia macam ni lah. Okay, suatu petang tu aku selalu aku keluar pergi jogging pukul 6 petang sehingga pukul 7 malam. Tetapi time tu pukul 6 masih lagi panas. Korang tahu kan dekat Perlis ni cuaca dia macam mana kan, masih lagi panas, dalam keadaan panas. So memang kalau kena kulit ni dia rasa macam pedih, rasa macam panas pedih macam tu kan. So aku discuss untuk keluar pukul 6.30 petang macam tu, 6.30 ataupun 6.35 macam tu lah, sampai pukul 7.35 macam tu. So kiranya sejam aku keluar pergi jogging lah. Okay, so start daripada pukul 6.30 macam tu sampai pukul 7 aku lari ke arah yang ramai orang yang berjogging, ataupun kiranya jalan yang ramai orang lalu lalang lah, macam tu lah. So start pukul 7 malam tu, dalam pukul 7 malam tu keadaan dia masih lagi cerah. So aku buat keputusan lah untuk pergi berjogging dekat kawasan yang macam kurang sikit orang. Time tu kan pukul 7 kan, ada tu ada, tapi orang cakap jarang lah orang nak keluar berjogging ataupun nak lalu lalang time tu pukul 7 kan, sebab orang cakap apa, jalan tu dia macam crowded sikit, macam bukan crowded lah, dia macam macam nak bahaya sikit kan, macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So aku pun ikut alternatif yang senang, aku pun ikut jalan tu untuk tak nak diganggu dengan banyak kenderaan ataupun orang-orang yang jogging ataupun berbasikal macam tu lah. Okay, so aku ikut alternatif tu, aku pun pergi jalan yang sunyi tu. Okey lah, lepas aku jalan dalam 15 minit macam tu, sorry bukan dalam jogging, dalam 15 minit macam tu, aku diganggu oleh apa ni, bunyi yang macam orang tengah ikut aku berjogging sekali. Time tu aku tengah jogging, lepas aku berjogging dalam 10 minit macam tu, aku pun berjalan. Time berjalan tu lah aku dengar macam ada lagi orang yang tengah berjalan dekat belakang aku. Aku macam just ignore juga, aku just abaikan. Mungkin ada orang jugalah yang ikut aku jogging time tu kan. So aku abaikan macam tu. And then tak lama kemudian tu aku rasa macam benda tu makin dekat macam tu. So aku pun toleh belakang. Bila aku toleh belakang, aku tengok memang benda tu tak ada. So hanya igawan dia juga diganggu oleh makhluk-makhluk tu. Biasalah pukul 7 lebih dah kan. So benda tu pun dah time maghrib kan, time tu kan memang benda tu suka keluar lah. So aku diganggu oleh bunyi macam tu. Okay, selepas aku dah pergi
ikut jalan yang aku cakap, kurang orang tu aku dah pergi ke depan dan aku patah balik tu. Bila patah balik tu, aku diganggu oleh satu lagi bunyi yang mengejutkan aku tengah berjalan-jalan tu kan. Time tu aku tak dengar lagu, selalunya aku jogging bawa handphone. Hari tu memang aku bawa handphone tapi aku tak buka lagu sebab dah maghrib kan. So aku pun bila dah pergi ke depan tu dan aku patah balik macam tu, dah dekat pukul 7.30 macam tu. And then aku dikejutkan dengan bunyi dentuman yang kuat. Korang tahu tak, jalan raya, bila jalan raya ni dia macam ada besi palang tu kan, besi palang yang panjang tu yang korang tengok macam korang tengok dalam gambar ni, besi tu. So aku dikejutkan dengan bunyi dentuman yang kuat. Dia macam dihentak oleh sesuatu objek, contohnya macam penukul. Dia memang dihentak, memang kuat sangat. Sampai aku jalan-jalan macam tu, aku toleh belakang. Bila aku toleh belakang, memang tak ada benda yang orang ke ataupun apa-apa, macam takkan batu kan nak tiba-tiba nak jatuh ataupun ranting pokok nak jatuh dekat tiang tu kan. Rasa macam pelik lah kan, rasa macam tak masuk akal kan, tiba-tiba nak ranting pokok nak jatuh bunyi kuat macam tu kan. So aku diganggu oleh bunyi yang macam tu. So memang aku sangat-sangat terkejut lah time petang-petang sebab dah dekat maghrib. Memang dah betul-betul nak dekat maghrib, memang nak azan dah time tu. Aku masih lagi di atas jalan raya pergi berjogging. So ceritaku yang kedua, bunyi telapak kaki datang menghampiri aku. Okay, so jalan cerita dia macam ni. Aku ni ada family business lah, contohnya macam catering kan. Aku ada family business catering. So dekat satu tempat tu ada order lah, ada tempahan oleh diorang, order kita orang punya catering lah. Okay, so and then time tu kita orang pergi 3 orang, aku, adik aku dan juga abang ipar aku. Lepas tu secara tak kebetulan dia, adik aku tak sihat, demam. So kiranya aku dengan abang ipar aku je. Okay, nak dijadikan cerita, kita orang pun pergi dah hantar barang dekat situ, kita pernah set up apa semua tu. Okay, tak apa, abang ipar aku cakap dia nak balik, dia ada urusan lain. So tinggal aku seorang dekat situ. So nak bayangkan tempat kejadian tu aku tak boleh mention dekat mana, minta maaf. So aku just cakap macam dia tu tempat untuk kita pergi macam berpiknik, macam healing. Dekat situ ada macam pantai, lepas tu macam ada apa lagi, ada bilik sewa untuk kita sewa family ataupun single bujang macam tu lah. So aku bagi korang energy macam tu je. Okay, lepas tu yang disatukan disediakan oleh satu dewan untuk diorang buat event ataupun majlis apa-apa lah, majlis korporat ke apa ke, tak tahulah itu dekat situ. So dalam dewan tu akulah catering akulah, catering family akulah yang diorang sewa, and then aku pergi setting dekat situ. Okay, lepas tu bila nak dijadikan cerita tu, time tu dah pukul 12.30 dekat pukul 1. Time tu memang diorang dah habis diorang punya event, syak karaoke apa semua biasalah. Time tu event apa aku tak ingat, tapi yang aku ingat time tu ada karaoke. So diorang pun berkaraoke, dah settle semua tu, diorang pun balik bilik. So tinggal aku seorang time tu, pukul 12 lebih dekat pukul 1 lah, macam tu. Then aku pun kemas-kemas barang, aku pergi dekat meja makan, kutip pinggan apa semua tu, gelas apa semua tu. And then aku pun bawa pergi ke belakang ke dalam sinki untuk buat kerja untuk menyuci pinggan dan juga gelas yang diorang dah pakai. Okay, tak apalah. Nak dijadikan cerita tu, aku tengah cuci sedap tu kan, tengah time tu aku tak buka lagu lah. Selalu ke aku cuci pinggan ke buat kerja tu aku buka lagu untuk mencarikan suasana aku kan. So malam tu aku tak buka lagu. So aku tengah cuci pinggan apa semua tu, tiba-tiba ada satu bunyi, ada gangguan bunyi yang datang menghampiri aku di tengah jalan. Seolah-olah macam ada adik aku tengah datang hantar pinggan. Aku dengar jelas, aku dengar jelas bunyi tapak kaki dan juga bunyi pinggan dan juga gelas yang dia datang hantar menghampiri aku, macam tu. Lepas tu mulut aku ni mulut ni aku cakap, ada banyak lagi ke dik pinggan kat depan? Aku tertanya dia macam tu, seolah-olah kita macam tegur benda tu kan. So aku tertanya dia, ada banyak lagi ke dik pinggan kat depan? Lepas tu dia tak jawab apa-apa, dia diam. Bila aku start cakap macam tu, tiba-tiba bunyi tu dah hilang. Dah mula cering bulu roma aku dah. Bila aku tanya macam tu, ya Allah, serius lah. Bila aku start tanya macam tu, tiba-tiba bunyi tu dah tak ada. Bunyi pinggan, bunyi gelas apa, bunyi tapak kaki tu dah tak ada. Memang dah tak ada, sepi time tu. So
Bila aku dah cuci pinggan baru aku tersedar, oh aku datang seorang, aku cakap tu, oh aku datang seorang, macam tu baru aku teringat yang aku datang seorang-seorang time tu. Memang tak ada siapa seorang pun tak ada. Kalau nak ada guard pun, tempat guard tu pun pintu yang depan sekali, pintu ujung sekali, macam tu. Memang jauh sangat lah daripada tempat kita orang buat event kat situ kan. So memang jauh sangat lah. So bila dah cakap apa, bila dah aku tegur macam tu, bunyi tapak kasut, bunyi tapak dia berjalan, bunyi tinggal bunyi mangkuk apa semua, tak ada. Dia senyap. Okay, so cerita tu tak berdekat situ. Bila dah settle semua apa situ, aku pun dah macam abaikan, ignore je benda tu. Aku sambung cuci pinggan. Bila dah settle cuci pinggan, aku selalunya masuk ke dalam ke dalam apa ni, ke dalam kitchen untuk pergi ke bahagian ruang depan tu untuk kutip segala pinggan apa semua tu. Okey, tapi hari tu aku tak nak masuk ke dalam sebab rasa macam rasa macam malas lah nak masukkan. So aku pusing dekat bahagian toilet tu, sebelah toilet tepi tu kan. Aku bila pusing, bila sampai je dekat toilet tu, tiba-tiba aku pula diganggu oleh dengan orang tengah mandi dalam tandas. Orang tengah mandi. Aku cakap, ush, siapa pula mandi tengah malam ni kan? Aku pun macam time tu aku tak fikir apa-apa. Macam mungkin adalah kan orang datang cakap apa, buang air kecil ke, buang air besar ke, ataupun mungkin nak tumpang mandi ke apa macam tu. Aku fikir macam tu. Okey, tak apalah. And then yang boleh aku fikir, time tu tak ada orang. Aku selalunya kalau macam ada guard yang datang nak pinjam toilet ke apa ke, aku akan nampak motor dia parking dekat depan jalan tu, kemudian jalan kaki masuk ke dalam tandas. Tapi time tu motor memang tak ada. Lepas tu daripada situ memang aku fikir pelik dah. Okey, tak apa. And then aku berjalan lagi ke depan, aku pergi ke tandas. Aku tengok pintu tiga-tiga tandas tu memang terbuka, memang tak ada apa-apa. Bila aku berjalan nak masuk ke dalam tandas tu, bunyi air dah tak ada. Bunyi air dah hilang. Lepas tu macam aku cakap, bunyi mandi apa semua tu dah tak ada. Memang diam, sepi, macam tu. So itu pengalaman aku masa aku dekat Perlis lah, ada tempat diganggu oleh dengan orang yang hantar pinggan, dan juga diganggu dengan macam ada orang mandi apa macam tu. Okay, so kita teruskan dengan gangguan bunyi yang keempat. Okay, gangguan aku masa aku kena gangguan ni, masa tu aku tengah demam. Aku tak tahu, aku tak ingat umur aku berapa, tapi time tu memang aku tengah demam lah. Okey, tak apa. Nak dijadikan cerita tu, aku tengah demam seorang-seorang. Masa tu aku dengan abangku, kita orang duduk dua je kat rumah. Mesti korang tanyakan kenapa tak dengan family. Okey, so aku cerita detail. Aku dengan abang aku duduk dekat rumah arwah atuk dan juga nenek aku. So rumah arwah peninggalan. So kita orang duduk dekat situ. Macam arwah atuk dan arwah tok Wan macam suruh kita orang jaga rumah ni. Okey, tak apalah. Lepas tu, time tu aku tengah demam. Memang demam, sangat-sangat demam. Memang demam panas lah apa semua tu. Lepas tu aku pun tengah tidur. Okey, tak apalah. Bila tengah tidur tu, tak lama kemudian dalam 15 minit macam tu aku tidur, tiba-tiba aku macam diganggu oleh tapak kaki yang cakap macam mana nak cakap korang pernah tak macam rumah papan, rumah ni rumah papan, tiba-tiba korang macam adik-beradik korang datang pijak papan atau papan tu kan, ada macam mana macam dia berjalan apa, ada bunyi macam tu, macam crowded, memang ramai kat sana, macam rumah tengah kenduri macam tu. Memang ramai kat sana. Aku dengar macam tu. Aku tak dengar suara, tapi aku dengar bunyi tapak kaki dia pijak duduk macam tu. Dia bunyi macam tu lah, seolah-olah macam tu lah kan. Macam tu. Lepas tu aku rasa macam tak selesa, and then aku pun buka mata. Bila dengan keadaan buka mata tu, bunyi tu terus hilang. Memang dah tak ada. Aku rasa macam bila aku demam, aku ingat mak saudara aku balik ke, ataupun abang aku balik daripada kerja ke apa, tak. Memang bunyi tu adalah bunyi daripada gangguan yang datang mengganggu aku. Okay, so tadi dekat rumah aku sendiri. Okay, and then bunyi yang kelima pula, masa tu aku tengah pergi rumah kawan aku. So aku dah pergi rumah kawan aku biasalah kita dan kawan nama tak jumpa. Bila aku keluar pergi rumah kawan tu, kiranya macam jauh jugalah, kira macam aku duduk kampung, kawan aku ni duduk bandar. So bila dia duduk bandar, tapi rumah kampung lah, bandar rumah kampung macam tu. Bila dia duduk kat bandar, aku pun pergi dekat dia, pergi sembang-sembang apa tu, sampailah lewat malam macam tu. Bila lewat malam tu aku nak balik, tapi member aku tak bagi aku balik sebab dia cakap macam bahayalah.
Okay, bila aku pergi dekat rumah member aku ni, bila dia nak balik, apa semua tu member aku cakap tak payah balik lah sebab dah lewat malam kan. So bahaya, takut nanti jadi apa-apa kat tengah jalan ke, macam bahaya lah. Masa tu dekat rumah dia ada member aku, mak dia dengan bapak dia. So 3 orang je. Rumah kepapan, rumah papan, rumah kampung macam biasa kan, dengan zinc macam atap ni dia pakai atap zinc macam tu. Okay, tak apalah. Bila tengah malam tu, kita orang dah settle sembang-sembang apa semua tu. Lepas tu kita pun dah nak tidur. Masuk bilik nak tidur. Dalam tengah jam macam tu, dalam pukul 12, kita orang start masuk bilik nak tidur apa sembang tu. Pukul 12.30, kita orang start tidur. Bila tidur tu, aku dikejutkan dengan bunyi ada benda, macam ada something, ada benda yang tengah berlari atau bumbung. Memang rumah tu banyak tikus, tapi tikus dia tu tak ada besar sangat. Dia macam kecil-kecil je tikus. Tapi malam tu, pagi tu dalam pukul 2 atau 3 pagi macam tu, aku dikejutkan dengan bunyi yang sangat kuat. Okey, contohnya kalau korang search dekat YouTube ke dekat Google kan, orang tengah berlari dekat zinc, ataupun ada dekat atap ke yang zinc korang tahu kan zinc macam mana. Kalau orang berlari dekat atas tu, kita dengar terbicik bunyi macam tu. Memang kuat sangat. Aku terkejut, aku terbuka mata. Memang bila aku buka mata tu, benda tu ada lagi. Benda tu, aku tak nampak benda tu, tapi aku macam just dengar je benda tu bunyi. Bila aku buka mata, aku dengar lagi benda tu bunyi. Aku rasa macam, ya Allah, aku rasa macam memang sangat-sangat takut. Time tu, aku rapatkan dengan member aku ni. Member aku memang dah tidur mati dah. So, aku rapat dengan member aku ni. Aku tutup muka aku dengan selimut. Lepas tu aku macam mana dah, sedar tak sedar memang aku tertidur. Bila aku tertidur tu, time tidur tu alhamdulillah memang gangguan tu pun dah hilang. Memang dah tak ada dah gangguan tu. So alhamdulillah lah, masa tu memang aku takut sangat kan, sebab dia tak pernah kena ganggu yang bunyi macam tu kan. Tiba-tiba terkena pula ganggu yang bunyi macam tu. Memang sangat-sangat takut. Okay, so situasi aku yang ketiga, masa aku kerja dekat Selangor, dekat kilang dekat Selangor. Tak boleh nak mention kilang tu kilang apa. Okay, time tu aku shift malam. Time tu bulan Ramadan, bulan puasa, dalam tahun lepas, baru lagi dalam ceritanya baru lagi dalam tahun lepas. Okay, tak apalah, kita orang shift malam. Aku dengan kawan-kawan aku yang lain shift malam, dengan sepupu aku time tu shift malam. Okay, tak apalah. Bila kita dah buat kerja apa semua tu, dalam 15 minit lagi nak rehat, 15 ataupun 10 minit lagi nak rehat, kita orang macam kawan aku, dia datang tanya dekat aku, kita rehat tempat biasa, bilik aircon. Okey, aku pun on, aku cakap macam tu. Okey, on. Okey lah. Bila sampai tempat rehat tu, bila dah kita orang keluar daripada dalam kilang untuk proses makanan tu, bila dah keluar tu, kawan-kawan aku cakap, Mat, kau masuk dulu lah dalam bilik rehat tu, kita orang nak pergi tandas sekejap. Okey, tak apa, pergi. So aku seorang yang masuk dalam tandas, aku seorang lah yang masuk ke dalam bilik aircon tu untuk rehat. Okey, lepas tu kan sekarang ni aku tengah rambut panjang kan, sekarang ni aku macam aku buat kerja, aku ikat, aku buat sanggul, aku ikat untuk kemaskan, aku rapi untuk kemaskan rambut aku lah. Bila dah masuk dalam bilik aircon tu, aku tengah rehat, aku buang rambut aku. Lepas tu aku lepas macam ni. Bila aku nak tidur, aku suka rambut aku ni lepas ke atas. Okey, tak apalah, aku dah baring, aku dah macam lepas rambut aku dekat atas tu, rasa macam bebas kan, macam tu. And then aku tekan telefon, aku tengok TikTok, aku tengok Facebook apa semua tu. Lepas tu aku rasa macam mengantuk. Tiba-tiba aku pun tertidur kejap. Bila aku tidur, tak sampai 5 minit aku tidur, tiba-tiba rambut aku direntak macam tu. Dia pegang rambut aku, direntak macam tu, macam disentak sesuatu, macam kepala aku tiba-tiba macam tu, dia tarik rambut aku, tiba-tiba kepala aku macam tu. So aku macam terkejut lah. Aku tu bangun. Bila aku bangun, aku buka lampu telefon aku. Bila aku buka, aku sulur kiri ke kanan aku tu, memang tak ada something yang pelik macam tu. Nak cakap tikus, mana ada tikus dalam bilik aircon kan. Lepas tu aku nak cakap ada pelik juga macam tu. So rasa macam pelik kan, nak ada tikus tak ada. Apa tu, benda apa yang terjadi. So macam tu. Okey, tak apalah. Bila dia jadi macam tu, aku dah rasa macam bulu tegak aku dengan bulu tangan aku semua naik menegak. Aku rasa macam suram, takut aku semualah. Okey. And then bila aku dah tutup aku pun lampu telefon aku, and then aku sambung tidur balik, tiba-tiba gangguan yang kedua datang, macam
korang pernah tak dekat rumah korang tengah ubah suai sofa, macam sofa, meja, meja solek ke meja makan ke ataupun apa-apa je lah, ubah suai tengah sorong tarik kursi kan. So bunyi macam tu yang aku dengar dekat bilik atas kan. Dekat bilik aircon ni kan dia ada dua, macam dia ada dua tingkat kan. So bilik yang atas ni dia tengah bunyi, dia macam tengah tolak ataupun tengah tarik apa ni, macam sofa lah, dia tarik sorong macam tu. Lepas tu tak apalah, kebetulan bilik dekat atas tu memang gelap gelita, memang tak ada orang yang guna bilik tu dah bertahun-tahun lamanya. Okey, tak apalah. Lepas tu bila aku dah dengar macam tu, memang kuat sangat, aku dengar jelas dekat telinga aku, memang kuat sangat. Lepas tu tak lama kemudian kawan aku pun masuk. Bila kawan aku masuk bunyi tu pun dah hilang. Kawan aku buka pintu, aku macam terkejut, tersentak. Lepas tu kawan aku cakap, kenapa kau? Tak ada apa-apa. Lepas tu dia kata, serius lah kau ni, tak ada apa-apa. Dia cakap macam tu. Apa, ya betul, aku kata tak ada apa-apa. Kau tipu lah, nanti kau dengar something kan. Lepas tu aku cakap, macam mana boleh tahu? Alah, ramai dah orang kena dalam bilik ni. Dia cakap macam tu kan. So aku pun ceritalah apa yang terjadi. Aku cakap, betul lah, tadi masa aku tidur tadi rambut aku kena tarik. Bila dah rambut kena tarik, aku dengar macam orang tarik sorong meja kerusi dekat atas. Dia kata, ya bila betul lah, cakap macam tu. Dekat bilik atas ni kita rehat ni, atas tu ada lagi macam ruang dewan lah, dewan yang lama. Dia cakap ada satu family yang dah lama meninggal dekat situ, dia tinggal dekat situ, satu family. So memang dekat atas tu memang rumah dia ataupun tempat tinggal dia. So itu macam rasa macam scary jugalah bagi aku kan, sebab benda tu tak pernah jadi. Okay, so itu adalah 5 jenis gangguan yang aku kena ganggu bunyi-bunyi tu kan. Yang aku cakap apa, pengalaman aku terkena gangguan bunyi macam tu. So dekat sini siapa yang tak pernah kena ganggu bunyi macam tu memang bohong sangat. Semua orang pernah kena. So saya nasihatkan untuk korang semua yang mungkin ada pengalaman macam saya ni kan, diganggu oleh bunyi-bunyi yang tak menyenangkan ataupun tak menyelesaikan kita, lebih kurang macam tu lah kan. So bila korang dengar bunyi-bunyi yang macam tu, better korang bacalah Bismillah 5 ke surah apa pun yang korang ingat berkenaan dengan surah Al-Quran, insyaAllah akan menghindarkan kita daripada takut ataupun rasa macam was-was. Tak kira lah korang ada kat mana sekalipun, dekat tempat orang, dekat tempat orang ataupun rumah kosong ke ataupun apa tu sajalah, bila diganggu dengan bunyi macam tu, lebih baik ataupun korang baca surah yang korang ingat. Okay, so insyaAllah dengan surah yang korang baca tu akan cakap apa, meningkatkan lagi stamina ataupun tak bagi korang rasa macam terlebih takut macam tu. So aku pun bila dah kena ganggu macam tu, aku pun baca bismillah. So aku baca surah apa yang aku ingat. So alhamdulillah bunyi tu memang dah tak ada. Okay, so sebelum aku tamatkan cerita aku ni, aku ada satu lagi kisah yang bagi aku yang sangat seram. Bagi korang tak tahu, so bagi aku sendirilah memang sangat-sangat seram. Okay, masa tu aku tengah kerja dekat Selangor. Kilang tu tak ada nak mention kilang apa. So masa tu bila aku time tu si malam tau, pukul 2, pukul 1 atau pukul 2 pagi macam tu. Bila malam aku tengah susun botol yang berisi daripada dalam. So time tu aku duduk di peringkat yang ketiga. Yang first tu dia masak, yang ketiga tu dia macam packing. So yang keempat ni dia masukkan ke dalam kotak. So aku duduk ke bahagian keempat ni lah. Aku ambil bahan yang dah siap, aku masukkan ke dalam kotak. Bila aku tengah relit buat kerja tu, tiba-tiba ada macam mata aku ni terpandang dekat satu pintu yang besar tu. Pintu yang senang spotlight masuk, ambil ataupun keluar barang kan, barang kita yang dah siap. So aku terpandang dekat pintu besar tu, aku nampak ada sosok budak perempuan yang tengah pandang aku. Tangan dia macam ni, tengah tengok aku macam tu. So aku ternampak dia, Allahu Akbar, aku cakap macam tu, aku ternampak dia, aku tergamam. Tiba-tiba bila aku tengah tengok dia, terus dia hilang daripada pandangan mata aku, memang tak ada. Lepas tu aku rasa macam terkaku sikit. And then member aku datang tanya, Mat kenapa, kau okey ke? Okey. Aku cakap macam tu. Biasalah kita dah nampak benda macam tu, kita rasa macam takut kan. So aku pun rasa ada sedikit, tak sedikit lah, memang banyak aku takut. So
aku rasa macam menggeletar, rasa macam tak nak buat kerja time tu. Lepas tu tiba-tiba kawan aku ni tekan aku, tekan dia tanya, mak kau okey ke, kau okey ke, kau okey ke, dia tanya juga. Lepas tu aku cerita dekat dia, aku ada nampak benda, aku cakap ucapan macam tu dekat dia. Lepas tu bila dah dia kata kau nampak apa, aku cakap aku ada nampak budak perempuan tengah pandang aku dekat pintu depan tu, aku cakap tu. Okay, tak apalah. Lepas tu dia kata tak apalah, kau tak payah nak cakap apa, kau tak payah nak ambil bab sangat, kau tak payah ambil peduli benda macam tu, kau abaikan sebab dekat sini tempat dia, cakap macam tu. Kalau kau nampak benda-benda macam tu, mungkin itu salah perkenalan kau dengan dia, macam tu. Dia tak usik macam, dia tak usik heavy lah, dia mungkin macam nak datang untuk bagi kita tengok dia wajah dia macam mana. Tapi masa aku terpandang benda macam tu, aku tak tahulah wajah dia tu buruk ke ataupun cantik ke apa ke, aku tak tahu sangat, tak macam tak fokus sangat pandangan. Tapi bila aku tengok tu, aku terpandang kejap dia terus hilang, macam tu. So itu adalah sedikit sebanyak cerita aku berkenaan dengan diganggu oleh bunyi, dan juga yang tadi ni lah, aku ada ternampak budak perempuan dekat tempat kerja. So nasihat aku sekali lagi macam tadi, kalau korang diganggu oleh bunyi, bacalah surah apa yang korang tahu. Kalau korang ternampak apa-apa benda tu, better korang jangan takut sangat, korang jangan berani sangat, okay? So takut juga kan, takut macam kalau kita terlalu takut, benda tu lagi dia mengusik kita. Kalau kita terlalu berani, lagi bentuk mengusik kita. So kita macam buat tak tahu, kita macam I know je, macam buat macam tak ada apa-apa, macam kita tak pernah diganggu oleh something yang heavy, macam tu. So thank you so much guys sebab menonton video saya sekarang ini. Kepada subscriber saya sekarang ni dah 300 lebih tu, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya saya buat video ni, saya tak cakap seseorang, ada juga orang yang menonton video saya. Dan juga kepada viewer saya, terima kasih sangat-sangat saya ucapkan untuk korang semua, okay? Di next episode saya akan cerita dengan cerita yang lebih menarik dan juga lebih seram untuk korang. Saya ada banyak cerita menarik juga cerita seram, so saya tak sempat nak cerita untuk korang sebab sekarang saya busy dengan kerja kan, pergi pagi balik malam ataupun pergi balik petang kan. So saya tak sempat nak record and then nak cerita untuk korang. InsyaAllah ada masa nanti saya akan record dan saya share untuk korang semua, subscriber dan juga viewer saya dekat channel YouTube. Okay, so stay healthy, sihat selalu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okay, bye bye, assalamualaikum.